Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i, muka surat 9 ya, sebab nota yang sebelum ni ada satu muka surat lagi iaitu muka surat 10. Muka surat 10 tajuk dianya terletak pada muka surat 9, bab yang kelima, Babu Mawdi'il Ibhamain Indar Raf'. Ini muka surat 9 ya. Huraian dia pada muka surat 10. Kedudukan dua ibu jari ketika mengangkat tangan ya. Kedudukan dua ibu jari ketika mengangkat tangan. Maksudnya mengangkat tangan ketika takbir. Ya, bila kita angkat tangan kan, dia punya ibu jari ni paling dekat dengan telinga. Jadi di mana kedudukan dua ibu jari semasa kita mengangkat takbir? Itu tajuk yang kelima yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab 5. Jadi Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab 5. Hadis bab menjelaskan kedudukan ibu jari semasa mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Jadi ketika bertakbir, mana angkat tangan itu, jadi kedudukan ibu jari ini di mana? Itu hadis ni, hadis yang nombor 882 ni menjelaskan perkara itu. Baik, cuba tengok hadis 882. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr qala hadatsana Fitr bin Khalifah ana Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi hatta takada ibhamahu tuhadhi shahmata udhunayhi. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini. Imam An-Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Wa'il. Wa'il ini iaitu ayah Abdul Jabbar itu. Wa'il ini adalah ayah Abdul Jabbar. Jadi kata Wa'il, dia kata beliau telah melihat Nabi SAW apabila hendak menunaikan salat, iaitu memulakan dengan mengangkat kedua tangannya sehingga hampir-hampir kedua ibu jarinya berada berbetulan dengan kedua cuping telinganya. Betul-betul berada dengan kedua cuping telinganya. Ini hadis 882. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Hadis bab adalah dhaif kerana telah berlaku inqita', yakni terputus perawi. Namun Imam An-Nasa'i telah menjelaskan dalam kitab Al-Kubra. Kitab Al-Kubra ni kitab asal sebelum kitab Al-Mujtaba. Kalau kita guna ni kitab yang telah diringkaskan oleh Imam Nasa'i. Maknanya bilangan hadis tu sudah banyak. Maknanya dipilih semula hadis-hadis sarangan daripada kitab dia Al-Kubra. Kubra tu jumlahnya besar lah. Tapi dalam kitab asal Al-Kubra tu Imam Nasa'i ada buat penjelasan bahawa hadis ni sebenarnya inqita' lah. Sebab apa? Ni dalam Al-Kubra. Imam Nasa'i sebut dalam kitab asal dia. Dia kata Abu Abdurrahman telah berkata, Abdul Jabbar iaitu ayah Wa'il ni sahabat, anak dia tidak mendengar hadis daripada ayah dia. Walaupun begitu hadis ini adalah sahih. Sahih ni sebab apa? Melihat kepada sanad yang lain.
Jadi makna di sini Imam Nasai nak ajar kita tentang hadis ni. Betul. Dia buat mari dan dia pun tahu, sebab tu dia sebut dalam kitab Al-Kubra dia hadis ni dhaif. Sebab apa? Sebab inqita' sanad. Sebab Abdul Jabbar ni dia tidak ambil. Memang ulama telah buktikan bahawa anak Wa'il iaitu Abdul Jabbar ni dia tidak dengar hadis ni daripada ayah dia. Maknanya antara Abdul Jabbar dengan Wa'il ini ada di tengah tu seseorang yang dia tidak sebut. Seseorang yang tidak disebut itu disebut dalam sanad lain. Disebut dalam sanad lain. Jadi maknanya dikatakan sahih mengikut sanad lain. Jadi para ulama memahami kalam Imam An-Nasai dengan maksud hadis Wa'il menjadi sahih kerana ada syawahid, ada sokongan riwayat lain. Ni panggil sahih dengan sebab sokongan riwayat lain. Semata-mata sanad ini memang dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab antara Abdul Jabbar dengan ayah dia tu ada seorang perawi yang dia tak sebut. Bila tak sebut, maknanya sanad dia ni inqita', terputuslah. Dan Imam Nasai pun tahu. Jadi maknanya dengan ada syawahid. Jadi syawahid itu tidak disebutlah di sini. Yang kedua, melalui hadis bab jelas menunjukkan bahawa kedudukan kedua-dua ibu jari Nabi SAW ketika bertakbir adalah berbetulan dengan cuping telinga. Sebab itulah dalam perbincangan hak sesi lepas tidak ada satu riwayat yang menunjukkan ni ujung jari tengah Nabi ni melepasi kepala. Sekadar tu tak ada sampai begitu. Sampai ni lepas pada kepala itu tidak ada riwayat. Jadi hak ni jelas disebut bahawa ibu jari Nabi berbetulan dengan syahmah. Syahmah ni hak ni. Syahmah ni hak lembut ni. Kalau hak ni dia panggil furu' udhunain ni atas ni. Hak syahmah ni hak cuba telinga tempat lembut ni. Ada begitu. Dan Imam Syafi'i pun dia hak tu lah. Imam Syafi'i dia tarjih tu sebab tu kalau kita ada pernah tengok lah. Guru anak masa anak kecil-kecil dulu dengan dia ajar dah. Ni masa orang panggil kelas Fata'ah pada hari Jumaat, pagi Jumaat. Ingat kapur pondok tu mengaji. Okey, kita tengok aku buat dia kata. Kita ingat kapur kecek mesra. Nah, aku tengok aku ni. Dia buat gitu, dia setuh telinga. Tapi dia kata masa Muhammad mu jangan setuh gini, aku nak ayat ni. Lama Muhammad setuh telinga dah. Tak perlu gitu. Tapi berbetulan maknanya ibu jari ni duduk dekat gitu. Gitu. Gitu maksudnya. Sebab ni lah. Jadi maknanya kedudukan jari tengah ni tidak akan melepasi kepala. Dia tidak akan melepasi kepala. Gitu. Baik, hadis yang ke-6, bab yang ke-6 bab yang ke-6, raf'ul yadain maddan, mengangkat kedua tangan dalam keadaan tinggi. Tinggi itu tak mana? Tinggi angkat tangan. Tak mana apakah siapa begitu atau begitu? Di sini ada sebut. Kalau kita tengok hadis tadi, maknanya bila ibu jari berbetulan sejajar dengan telinga, maknanya kita kata jari tengah wusta jari tengah ni dia tidak akan naik tinggi melepasi kepala. Tidak mungkin sampai ke situ. Hak ni betul lah. Tidak jadi batal semaya kalau akak betul, tapi sifat salat kita kena mikir tu. Nabi tak buat gitu. Memang kalau akak gini usah. Tak akak usah lepas ni kita bicara. Lama lagi tak sempat lama kita akan bicara bagaimana ulama khilaf. Ada setengah tu tak akak pun tangan gitu setelah Allahu Akbar irsa dia. Ada setengah tu mana akak tangan. Allahu Akbar gitu ya. Ada juga ada Allahu Akbar kata tidak sedekat, kata tidak dekat kiam. Atau macam-macam ada. Dan ada dalil masing-masing. Itu kita bincang kemudian. Lepas tu letak tangan sini. Tu bincang panjang tu. Nak letak mana tangan? Atas dada ke? Bawah pada tetek tu ke? Di perut ke? Di pusat ke? Bawah pada pusat ke? Tu macam-macam ada. Tu kita akan bincang. Dan ulama khilaf tu dia ada dalil dia. Hak masalah kita kata hak ni lebih kuat, itu suku kira tu. Tu lain cerita. Baik. Jadi mengangkat kedua tangan dalam keadaan tinggi. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis bab yang dikemukakan oleh Imam An-Nasai menjelaskan hukum sunat mengangkat kedua-dua belah tangan dalam keadaan tinggi namun tidak melepasi paras kepala. Tapi janganlah angkat sampai ke atas gitu, sebab tak ada Nabi buat gitu. Tidak diriwayatkan. Sebab semaya ni 5 kali sehari kat fardu Nabi semaya, sahabat tengok semua 5 kali sehari. Tak kira sunat-sunat lagi. Baik, hadis 883.
Wa bi qala akhbarana Amr ibn Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ibn Abi Dhib qala hadatsana Sa'id ibn Sam'an qala jaa Abu Hurairah ila masjid Bani Zuraiq faqala thalathun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihin tarkahunna an-nas kana yarfa'u yadayhi fi as-salah maddan wa yaskutu hunayha wa yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, di mana Abu Hurairah telah datang ke masjid Zuraiq. Dia datang ke masjid Bani Zuraiq, tertinggal ke masjid Bani. Tertinggal kalimah Bani, tak bubuh dah situ. Masjid Bani Zuraiq. Kemudian berkata, kemudian Abu Hurairah kata, 3 perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ia telah ditinggalkan oleh orang ramai. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir dalam keadaan tinggi kedudukan tangannya. Selepas itu beliau diam sekejap. Selepas itu beliau diam sekejap. Bila angkat tangan itu, bila kata Allahu Akbar, sekejap je. Hunaihah mana seketika. Bukan terus baca iftitah, selalu tidak. Diam sekejap. Hunaihah ni maknanya diam tu dia sekejap. Orang panggil ambil nafas lah. Ambil nafas sebentar. Baik. Mana selepas tu dia baca lah. Apa yang dibaca oleh Nabi tu dia bincang selepas ini. Ada dalam tajuk khusus. Baik. Bertakbir. Beliau diam sekejap. Bertakbir apabila hendak sujud dan ketika mengangkat kepala. Wa idza sajada, bila mana ketika qiyam dia nak dia nak sujud, tu dia takbir juga, dan ketika mengangkat kepala dia takbir juga. Gitu maksudnya. Baik. Kata-kata Abu Hurairah, cuba kita tengok di sini, sebab hadis ni nampak macam ada semacam tak jelas zahir hadis ni. Tak jelas. Sebab itulah dia kena tengok semua hadis. Kalau dalam hadis lain tu sebut dah. Takbir akad tangan tu berapa tepat, hak takbir berapa tepat. Takbir boleh katakan takbir semua kecuali sami Allahu liman hamid. Hak takbir semua. Patut masa akad tangan ketika i'tidal, patut ketika sujud. Ketika sujud tak kat tangan, cuma bertakbir. Dia nak ayat tu ya. Jadi dia kena campur semua hadis baru boleh faham. Kalau semata-mata hadis ni saja kita jadi nampak macam tak jelas. Baik, tak apa, cuba tengok. Jadi kata-kata Abu Hurairah, "Thalathun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihin tarkahunna an-nas." Bermaksud, berkemungkinan pengabaian itu berlaku kerana jahil atau beranggapan ia amalan yang jika ditinggalkan tidak menjejaskan salat. Dia begini, jadi kita kena ingatlah apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Dulu Rasulullah tak tinggal, Rasulullah buat lah ni orang tinggal 3 perkara. Hak ni tidak termasuk dalam fardu salat, tidak termasuk dalam wajib salat. Jadi perkara yang dikira sebagai sunat, maknanya kalau tak buat apa tidak menjejaskan salat, cuma rugilah, tak boleh pahala. Itu asas dia begitu. Jangan, kalau kita faham benda tu wajib, kalau dalam mazhab Syafi'i jadi batas sebenarnya. Meninggalkan yang wajib, sebab bagi Imam Syafi'i wajib dengan fardu ni dia sama. Yang kedua, oleh kerana hadis bab tidak menjelaskan dengan tepat kadar ketinggian tangan yang diangkat, maka ia perlu dilihat pada riwayat lain yang menjelaskan kadar tangan yang diangkat. Jika dilihat pada hadis lain, ia menunjukkan paras tangan yang diangkat adalah paras bahu atau paras telinga. Telinga ni maknanya cuping telinga. Memang tak ada riwayat sebut atas pada kepala, kayak jari tengah ni, akah jari tengah ni kat paling panjang, dia tu jadi atas pada kepala masa angkat tangan, tu tak ada. Baik. Yang ketiga, dalam konteks hadis bab yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh kerana ia diriwayat secara mujmal ni secara umum. Sebab tu kata hadis ni kalau tengok kita tak faham keseluruhan. Sebab tu Imam Nasa'i mari nak ayatnya angkat takbir tu angkat tangan, tapi bukan semua. Tahu mana pula? Tahu hadis lain. Maka kalimah maddan digunakan. Maddan ni maknanya tinggi di sini, di terjemahan dia.
Maka kalimah madad digunakan dengan maksud mengangkat dua tangan ketika bertakbir adalah pada paras dua bahu atau berbetulan dengan dua cuping telinga. Jadi perkara yang dikesali oleh Abu Hurairah adalah mengangkat tangan di bawah paras bahu tanpa mencecah paras bahu atau dua telinga. Jadi Abu Hurairah kesal ni bukan orang tu tak angkat tangan, tapi akak tu tak kena molek cara akak tu. Hak tu mengikut ulama. Kan kita tengok tempat kita pada akak tangan gitu ya. Nampak sangat dia tak tahu tu. Dia tak belajar molek. Kita kena tahu. Bila kita tahu, tak kira lah tahu tu makna zaman sahabat kita ada Nabi buat, tapi tahu lah, kena tahu. Kalau tak tahu tak boleh. Jadi kalau kata akak tahu gitu tak tahu mana ada. Soalnya daripada kita perbuatan dia tu kita nampak. Kedudukan tangan dia tu dia tak jelas. Cuma dia reti akak. Tu Abu Hurairah kesalnya. Padahal kalau nak akak molek Allah sini ke, asalkan jangan lepas daripada kepala. Ni kan gitu akak. Kadang-kadang gitu akak. Buat bela-bela. Gini pun ada. Akak hamil lah. Jadi kena tahu. Memes sah. Pak akak pun sah. Tapi maklumat tu. Kalau kita betul-betul tahu dan kita buat betul-betul seperti maklumat kita ambil daripada hadis saya, semaya kita lebih berkualiti. Hak tu hak nak di sini. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Jadi nak tahu supaya Nabi semaya tu kena tengok dari hadis. Lepas tu bagaimana ulama kita faham secara kolektif, secara keseluruhan tu. Misalnya di sini. Sebab itulah para ulama mengatakan kekesalan Abu Hurairah itu bukan kerana orang tak angkat tangan, tapi angkat tangan tak kena dengan cara Nabi. Yang keempat, mengikut Syekh As-Sindi, dia kata perkara kedua yang tidak diberi perhatian oleh orang ramai ialah tidak diam seketika dengan kadar yang sekejap, yang disebut sebagai hunaihah. Hunaihah ni sebut tamna lah, buti senapah kita kata. Ambil nafas lain, maknanya tak baca tu, orang panggil doa iftitah tu dah, tak baca tu dalam keadaan segar, dah ada kenafas tu molek. Hak tu ni. Sebab tu setengah ulama kata sini pun ada tumakninah juga, setengah ulama sebut. Baik. Tapi hak ni kalau tumakninah tu wajib. Sebab tu ulama kata hak ni tidak wajib. Baik, tak apalah. Sebelum membaca Al-Fatihah atau selepasnya, sebelum membaca ayat. Hak ni sebelum membaca Al-Fatihah ni hak Syekh Sindi. Kalau orang lain tak, sebelum Al-Fatihah kan ada bacaan. Dia panggil al-iftitah, kita akan sebut selepas ni. Mana kalau tak saya baca iftitah pun, sebelum baca Fatihah tu kena rehat sekejap, hunaihah sekejap. Orang panggil ambil nafas. Nyawa tu sekali, lepas tu baca. Tu Syekh Sindi kata tu orang tak buat juga. Jadi maknanya kalau kita perhati di sini, maknanya semaya Nabi ni cukup, orang panggil dalam keadaan, orang panggil berhati-hati, cukup tenang, tidak gaduh. Mengikut Imam Ahmad, waktu yang dimaksudkan diam seketika hunaihah, disebut dalam hadis hunaihah itu adalah antara takbir dan baca Al-Fatihah. Tu. Baik, tak boleh khilaf lah. Ini berdasar pada riwayat Abdullah bin Ahmad rahimahullah dengan sanadnya menyebutkan bahawa Sa'id bin Sam'an telah berkata, kami telah datang menemui Abu Hurairah di masjid Bani Zuraik. Sating Abu Hurairah tu Bani Zuraik. Beliau telah berkata, siapa dia beliau ni? Abu Hurairah. 3 perkara yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan oleh orang ramai. Yang pertama, baginda SAW selalu mengangkat kedua tangannya dalam keadaan tinggi apabila hendak memulakan salat. Jadi tinggi itu setahu mana? Kena tengok dalam hadis lain. Maknanya jangan melepasi kepala. Hak paling tingginya ni, ibu jari ni berbetulan dengan cubi telinga. Bahkan dalam anda tidak masuk semua, setengah-setengah ulama kata ibu jari duduk di furu' udhun ni pun tidak. Akak tu sampai duduk sini, ibu jari kena hak bagi atas. Hak tu pun tak ada. Tapi kalau buat tu tidak menjejaskan solat, cuma kan tidak serupa lah. Kita ni duduk belajar ni bukan sekadar nak belajar sah. Kita duduk belajar nak biar serupa. Orang panggil hay'ah ni perbuatan zahir Nabi pun nak serupa juga. Baik, yang kedua, perkara yang kedua, bertakbir setiap kali nak rokok dan i'tidal. Setiap kali nak rokok bertakbir dan i'tidal. Hak ni maksudnya anda pun tersilap ni sebenarnya, tengok tadi kat tak sempat dah itu.
Bertakbir ni maknanya sekali mengangkat tangan tu. Sebab ketika i'tidal tu, orang tak panggil takbir tu, orang panggil sami Allah tasmi' tu. Maknanya mengangkat tangan tu tersilap. Macam mana? Ubahlah bagi. Makna bertakbir sambil mengangkat tangan. Sami Allah tu kita kira takbir jugalah untuk mudah faham. Bertakbir, masa kita rakatkan Allah angkat tangan. Dan masa i'tidal pun angkat tangan juga. Itu maksud dia. Bertakbir dan i'tidal dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Betul. Ini tersilap. Anda terlepas pandai ni, kena ubahlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, diam sekejap sebelum membaca Fatihah. Beliau memohon kelebihan dari sisi Allah. Kata Zaid, salah seorang perawi, beliau berdoa agar diberikan kurniaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya begini, kena ingatlah, kita bincang kata iftitah tu ada juga khilaf. Di kalangan ulama kata, ada kata baca, ada kata khilaf pula. Tapi kebanyakannya adalah baca. Jadi kalau kita mengambil hak ni, Abu Hurairah ni, maknanya selepas baca iftitah tu dia tidak terus baca Al-Fatihah. Dan dalam mazhab Syafi'i dia ambil hal ni lah. Apa dalam mazhab Syafi'i tu tak apalah, kita tidak kata boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan dia diam sekejap tu selepas Fatihah. Tapi kalau kita tengok sini maknanya sebelum baca Fatihah diam sekejap. Tak apalah, tu kita bincang kemudian. Ada juga orang bincang kan tempat kita ni kan ada kitab fiqh Syafi'i ada sebut apa selepas imam baca Fatihah tu dia sekejap nak peluang pada makmum baca. Sekejap tu sekadar cukup untuk baca Fatihah. Walaupun hal tu dikritik oleh ulama, mana dalil? Mana dalil Nabi berhenti? Kalau hak Abu Hurairah sebut berhenti ni sebelum Fatihah. Antara takbir dan Fatihah, mana selepas baca doa iftitah tu berhenti sekejap. Hak ni khilaf. Orang panggilnya kritik berkebuk lah. Berkebuk kita kata kritik. Lepas tu kita bincang kemudian. Bila sampai bab dia kita nak tahu apa tu. Bila kita tahu tu maknanya terserah pada kita lah. Bila kita tahu tu kita nak ambil yang mana. Asalkan khilaf tu kerana ada dalil. Dan ulama kita ada tengok ulama besar-besar ni kalau dalam bab khilaf-khilaf agak menyentuh perkara-perkara yang besar dalam bab ibadat ni, dia mesti ada dalil. Kecuali perkara yang kecil. Dan ulama kita biasa ni kalau kau kecil dia nak sebut pandangan dia akan sebut tu pandangan saya rasa molek gitu. Mesti perkara tu kau kecil bersifat hai'ah ni perkara yang melibatkan orang panggil perbuatan yang tidak dikira. Misalnya contohlah kita angkat tangan, ada setengah orang gerak ibu jari dia. Gerak tu dia tidak buat hai'ah lagu tu, orang tak kira. Kita kata tak boleh gerak jari gitu. Dia tak akak boleh gerak jari dia. Abang misalnya akak jadi terbuka luas, kau sepit sikit, hak tu hai'ah tu dia tak kira tu. Misalnya Imam Syafi'i kata kan, dia kata saya suka, dia kata uhibbu, dia kata anak uhibbu, saya suka kalau perempuan ni masa dia sujud dia masuk lambung dia, biar masuk dalam, orang panggil dia kepik gitu. Memang saya tahu tak ada hadis bab Nabi ni semaya supa laki puan pun tak ada beza. Tak ada Nabi kata untuk laki gini, untuk perempuan tak ada dalam supa. Saya tahu tu. Mungkin Imam Syafi'i tak, cuma zaman dulu perempuan ni semaya terbuka. Duk adik belakang laki tanpa tabir dan sebagainya. Jadi bagi dia rasa molek tu dari sudut mana dia rasa molek tu. Dan dia sebut bukan hadis. Hadis tak ada. Perbuatan lagu tu dia tidak menjejak. Bawa kita masuk sikit. Nak suruh tertutup dia punya body perempuan tu. Orang panggil lambung dia tu. Kalau bahasa kita kat, biar tetek dia tidak nampak lah. Padahal kita kata tutup aurat dah, nak ayatnya cermat. Sekadar tu tak jadi masalah. Dah waktu dia amat tempat kita tu. Dan dah tengok Imam Syafi'i sebut dalam kasus kita lah ni, perempuan duduk dalam bilik lain tak nampak dah. Bagi anak molek dia amal seperti asal. Imam Syafi'i sebut tu sebab keadaan perempuan zaman Nabi ni dan zaman dia pun bukan ada masjid kemas seperti kita ni. Dalam keadaan terbuka, kat puak munafik pun ada. Ada duk menyita. Jadi buat gitu supaya lebih tertutup. Supaya juga masalah punggung, masa dia sujud dia rendahkan sedikit. Semua tu dia panggil hai'ah. Yang mana kalau buat gitu tu dia tidak menjejaskan. Orang panggil sujud tak terjejah sujud. Sebab sujud ni dia kena 7 rukun, tak termasuk tu tinggi rendah punggung, tak termasuk tangan masuk sikit, tak termasuk. Jadi hak Imam Syafi'i sebut tu dia apa sebut? Tak ada dalam hadis kata gitu. Cuma saya rasa molek atas sebab ni dia sebut. Jadi bagi anda tak ada masalah tu. Tak ada masalah tu
Sebab Imam Syafi'i ini nasirus sunnah. Kalau dia kecek, dia tidak akan langgar sunnah. Banyak kita jumpa dalam kitab dia kata, setakat saya kayu gini saya. Kalau ada siapa dia boleh hoyak saya tu, kena ikut tu. Baik. Cuba kita tengok di sini. Kita pergi seterusnya lah. Bab yang ketujuh. Fardhu takbiratil ula. Kefarduan takbir pertama. Takbir pertama ni kita panggil takbir iftitah ataupun takbiratul ihram. Tu. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam Al-Fayumi menyebutkan kalimah farada bermaksud aujaba, mewajibkan. Mewajibkan. Baik, cuba tengok hadis 884 Wa bi qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ubaidullah ibn Umar qala hadatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعل ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Jadi Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki masjid. Kemudian, yakni selepas itu, ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid lalu salat. Dalam setengah riwayat, sahabat kata ada sahabat puasa, Nabi tengok kepada lelaki itu. Ada sebut, sini tak sebut. Dalam riwayat lain, Nabi tengok lelaki itu semaya. Gitu. Ni tidak sebut. Dalam riwayat tidak sebut. Kemudian lelaki itu, beliau tu maksudnya lelaki itu datang lalu memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjawab salamnya dan bersabda, "Ulangilah salat engkau, sesungguhnya engkau belum salat." Ni ana terjemah ringkas dalam teks asal itulah terjemah dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perkara itu sebanyak 3 kali. Kali pertama lelaki tu pergi semaya pula. Dia mari pula, dia beri salam. Nabi jawab salam. Nabi kata, kamu ulas semula semaya, kamu tak semaya lagi, tu lagi tu. Kali kedua kalau lelaki tu pergi semaya pula, mari pula kali ketiga dia beri salam Nabi. 3 kali beri salam. Nabi jawab salam. Nabi kata irji, semaya semula, kamu tak semaya lagi. Kali keempat, lepas tu dia mari pula tu, dia kata tu. Lepas tu dia kata, kemudian lelaki itu berkata, demi Tuhan yang telah membangkitkan Tuhan dengan kebenaran, saya tidak mampu melakukan bentuk salat yang lebih baik daripada ini. Ajarkanlah saya. Jadi saya pun tak tahu ni kesalahan saya mana. Setakat saya tahu setakat tu. Mungkin dia ada dehubah sini, tapi kan tak betul lagi. Akhir sekali dia kata setakat tu saya tak ada talih dan lebih syamil pada tu. Fa'allimni, ajarlah wahai Rasulullah saya. Dia kata gitu. Mana dia bertawaduk, dia maknanya dia tunduk, maknanya dia tidak menunjukkan sifat bengis dia, maknanya dia betul-betul hormat pada Nabi. Kalau tu disebut selepas ni. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila engkau bangkit untuk salat maka bertakbirlah. Hadis ni dia ulas sebut lagi banyak kali lagi selepas ni. Mu kena takbir, Allahu akbar, gitu. Kemudian selepas tu bacalah mana-mana ayat yang mudah bagi kau mu ingat amal, bacalah pendek, kau ikutlah ayat Quran maksudnya. Selepas tu rokoklah sehingga engkau tenang dalam keadaan rokok. Apa maksud? Atau kita bincang depan. Rokok dalam keadaan tamakninah. Tamakninah asal dari bahasa Arab mana tenang, tidak nampak gaduh,
dalam riwayat lain sujud nampak supaya patut padi, itu Nabi kata. Tu tak tenang tu. Ini tenang dalam keadaan rukuk. Kemudian engkau angkatlah kepala engkau, mana i'tidal. Ni mana i'tidal, sehingga dalam keadaan berdiri yang sempurna. Kalau dalam kitab tu disebut, sebenarnya ada hadis pun, pastikan makna setiap halqah, sendi-sendi tulang belakang tu masuk dalam cawan dia tu. Kemudian bila sudah berdiri, selepas i'tidal berdiri dengan tegak, hak ni semua nak angkat tangan belakang ni, ada dalam riwayat lain pula lah. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam keadaan sujud. Hadis tadi kita tidak sejelas ni. Ini lebih jelas. Kemudian angkatlah kepala engkau sehingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Ni orang panggil duduk antara dua sujud. Okey. Kemudian lakukanlah demikian pada setiap rakaat, lagu itulah mu kena buat. Setiap rakaat orang panggil bila semaya, bila sebut semaya, inilah bentuk dia. Kecuali semaya jenazah, itulah. Ini kita akan bincang ke datang. Inilah orang panggil hakikat semaya. Sebab itulah setengah ulama siapa kata semaya jenazah tu dia kata sebenarnya doa sebenarnya. Tapi pendapat itu tidak kuat lah. Semua ulama kata tu semaya lah. Siapa setengah tu kata kalau paluk tak ada wuduk pun boleh. Sebab tapi waktu tu setawan 4-5 orang kita jumpa lagi tak kata kita, tapi ulama juga. Tapi bagaimana lah, sebab anak tak pernah tak ada wuduk semaya tu. Nak ayatnya ada ulama berpendapat gitu. Nak ayat tu bukan suruh dengan molek kamu dia kata ustaz, dia kata tak payah ambil wuduk. Orang kita ni dari situ. Sebab tu kita beringat bab lagu ni. Ni anak ayatnya ada ulama. Dan pendapat ni bukan jumhur. Ramanya memang ambil wuduk. Bapa ulama yang kata itu sebab dia kata ni lah, semaya ni tak ada rokok. Semaya apa gitu? Semaya adalah istilah semaya. Dan hadis ni lah juga ulama guna bahawa semaya semaya tasbih tu dia petikan apa? Semaya, bukan semaya lagu tu. Dia petikan dari sudut tu. Sebab tu jadi khilaf antara punca khilaf lah. Anak terima ada, anak terima ada. Cuma buat lagu mana tu itu satu perkara lain pula. Tak apalah nak ayat ni. Kadang-kadang ulama kita ni ada kena ingat lah. Kadang-kadang bila dia kata hak ni tak ada, dia ada alasan dia. Kita kata alasan itu tidak menasabah, itu hal lain. Alasan tak kuat itu hal lain, tapi dia ada alasan. Baik. Jadi Nabi kata gitulah. Jadi orang panggil rakaat tu lah orang panggil rakaat semaya. Baik, perbincangan dan pedoman hadis yang pertama. Hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih. Hadis ni muttafaq alaih. Mana kedudukan hadis ni tinggi. Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan. Ini riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan Rasulullah SAW duduk di suatu sudut masjid. Dalam Sunan Nasa'i tak ada sebut gitu. Dalam Sunan Nasa'i yang kita baca, Nabi masuk ke dalam masjid. Lepas tu ada lelaki masuk, dia semaya. Gitu ya. Tapi dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan Rasulullah duduk di suatu sudut masjid. Baik, riwayat An-Nasa'i dari jalur Ishaq bin Abi Talha, bukan riwayat ni, riwayat lain. Imam Nasa'i juga sebut ketika mana Rasulullah sedang duduk dan kami berada di sekitarnya. Maknanya ketika Rasulullah duduk tu ramai sahabat duduk sama Nabi. Itu riwayat Nasa'i juga, tetapi bukan riwayat ni, riwayat lain. Sini ni anda sebut ni sekadar nak ayatkan perbezaan. Yang ketiga, lelaki yang dimaksud adalah hadis bab adalah Khalad bin Rafi'. Sebab dalam hadis ni tak sebut, tapi dalam riwayat ni ada sebut. Siapa dia Khalad bin Rafi'? Dia ni datuk kepada Ali bin Yahya yang merupakan perawi kepada hadis ni. Kalau kita tengok tu ada Yahya. Jadi kata Muhammad bin Al-Muthanna, guru pada Imam Nasa'i, dia kata Yahya telah meriwayatkan kepada kami. Yahya tu guru pada guru Imam Nasa'i. Okey, baik. Jadi perkara ini diperjelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah bersumberkan daripada Abbad bin Al-Awwam, daripada Muhammad bin Amr, daripada Ali bin Yahya, daripada Rifa'ah. Datuk kepada Ali, maknanya Ali bin Yahya bin Rifa'ah. Bahkan Abu Musa telah meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zail
Dia azai ni banyak. Kita azai ni mana kitab. Ada ulama kita tu dia buat kitab. Kitab tu bukan hak dia. Cuma dia buat nota kaki. Bukan kitab dia. Dia ambil kitab seorang, dia buat nota kaki. Serta dia ta'liq ataupun dia buat nota kaki, dia buat tambahan. Bukan dia tulis kitab tu. Tu dia panggil azai. Zai ni bahasa lain ni kan. Tapi nota kaki lah. Mana pula dia ambil kitab orang, dia pun nota kaki. Maknanya hak bagi dia tengok tak cukup, dia tambah. Perlu penjelasan, dia buat. Oh, itu satu khidmat besar juga tu. Dia panggil azai. Ni banyak azai ni dia panggil azai Abu Musa. Dari sana Ibnu Uyainah, daripada Ibnu Ijlan, daripada Ali bin Yahya bin Abdullah bin Khallad, tu. Daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa beliau telah masuk dalam masjid. Jadi maknanya datuk Ali ni Abdullah bin Khallad itulah. Orang panggil Ibnu Khallad. Tak apalah tu. Nak ayat nama tu lah. Lelaki tu namanya Abdullah bin Khallad itu. Abdullah bin Khallad. Jadi hak ni pun sebenarnya dia ada khilaf juga ni. Sebabnya nombor 4 tu ada buat, cuba tengok di sini. Nombor 4, cuba tengok nombor 4 tu. Sebab kalau kita tengok tadi Ali bin Yahya bin Khallad, berapa ada Abdullah sini ni? Cuba tengok nota kaki nombor 4 tu. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan, dia kata tambahan Abdullah dalam sanad ini adalah waham perawi yang mengambil hadis daripada Ibnu Uyainah. Hak sebenarnya tak ada. Ali bin Yahya bin Khallad, tak ada Abdullah tu. Oh, sahih je tu. Kita je baca ni. Jadi ulama kita nak boleh buat gitu, dia kena buat perbanding ya. Nak ambil hadis-hadis tengok, berapa ada Abdullah ni, cek. Berapa ada? Bila dicek, dia tengok tu hak ni perawi tersalah. Waham perawi. Dia, kalau daripada Ibnu Uyainah ada ni orang panggil tambahan perawi, tak ada sebenarnya. Gitu maksudnya. Sebab itulah tanya kan sebut Khallad bin Rafi'. Khallad bin Rafi' itu datuk Ali, betul lah. Tapi kalau sebut Abdullah, mana datuk yang kedua? Datuk yang kedua bahasa kita panggil dia ayah, datuk panggil dia Nyek lah ini. Tonye. Mudah tonye. Lepas tonye. Tonye lah ini tonye. Mudah tak? Datuk yang kedua lah. Ni dah Abdullah ni silat. Waham perawi. Tak apalah tu. Yang keempat, Imam An-Nasa'i menyebutkan dalam kitab As-Sahwi. As-Sahwi tu. As-Sahwi ni maknanya kita akan bincang ke datang lama lagi ni. Ni bab sujud sahwi. Orang lupa. Bila lupa nak buat lagu mana? Bab 67, hadis 1314. Enggak, kita ni duduk hadis berapa baru ni? Hadis 884. Solat 2 rakaat. Tajuk dia solat 2 rakaat. Itulah sujud sahwi tu lah. Artinya solat 2 rakaat. Yang tu kita bincang semula. Ada bab kitab sahwi. Hadis ini, hadis 1314 mengisyaratkan solat yang dilakukan oleh Khallad ini bin Rafi' ini adalah solat sunat, bukan solat fardu. Solat sunat. Dan yang lebih tepat adalah solat tahiyatul masjid. Selain daripada itu, dalam riwayat sama menyebutkan sesungguhnya Nabi SAW telah memerhatikan solat. Sini sebut Nabi tu tengok solat dia. Baik. Ada tambahan dalam riwayat Ishaq bin Abi Talha, sahabat kata, dan kita tidak tahu apa kecacatan salat lelaki itu sebab kita tak tengok, Nabi tengok. Kenyataan Ibnu Syaibah daripada riwayat Abi Khallad lebih jelas menyebutkan Nabi SAW memperhatikan salat lelaki itu dalam keadaan kami tidak menyedarinya. Tak apalah, kita baca dulu sebab anak nak sebutnya semaya sunat ni dia kena serupa dengan Nabi juga. Sebab gini, anda tengok dalam internet tu ada seorang ustaz dia kata tak apa semaya sunat ni dia lebih ringan, kita tak apa. Ingat ada isu ada seorang semaya tu kan, bila selepas dia iktidal sebelum dia rokok kan, dia ambil Quran dia tengok. Dia ambil Quran dia tengok kan. Anak tak tahu nama kau boleh tahan tak hijau boleh ni. Dia tengok dia tengok gitu. Dia tak ambil Quran sebelum dia sujud. Relax dia tengok kan, dia belek Quran. Jadi anda tengok dia ni semaya dah kedok, kita kata apa perbuatan tu pelik. Jadi ada seorang ustaz dia kata tak apa gitu sebab semaya sunat. Semaya sunat. Dia semaya sunat. Gapo dia tak kenal lelaki ni. Dia bukan belak Quran gitu.
Dia bukan duk ambil Quran tengok belak muka surat apa nak baca rakaat yang kedua lepas ni, Jadi ada ustaz kata tak apa. Apa sebab sembahyang sunat ni dia tidak ketat sembahyang fardu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, habis bab sembahyang fardu sembahyang sunat tu. Memang betul ada beza sikit pun, misal kata boleh duduk walaupun tak sakit kalau waktu tak boleh kena qiyam. Waktu ada ulama sebut, tapi bukan molek. Dia ada katakan kita boleh duduk sembahyang sunat walaupun kita sihat pun boleh itu bukan pendapat terpilih. Sekadar ayat boleh. Kalau awak sihat awak kena berdiri sebab dia rukun. Cuma adalah kelonggaran tu. Tapi hak ni belak Quran, ambil Quran letak dia taruh tu. Dia kata tak apa. Anak kelih mana kata dia mayat dah kedak ni. Siapa kita jadi keliru mayat dah kedak tadi. Buat kerja lagi tu. Nak pertahan aku biar padan. Asyik. Yang kelima, apakah kesalahan lelaki? Siapa Nabi sebut siapa 3 kali tu, siapa lelaki tu kata wahai Rasulullah saya tak boleh dan awak lebih syamil pada sekati boleh buat. Ya lah gapo dia salah. Fa'allimni ya Rasulullah. Jadi gapo dia kesalahan lelaki ni? Sehingga Nabi SAW memerintahnya agar mengulangi salat sehingga 3 kali. Lepas tu dia pemari wisalah, lepas tu semaya wisalah 3 kali juga wisalah. Pensyarah hadis telah memberikan andaian terhadap kesilapan lelaki berkenaan. Ada yang mengatakan kesalahan itu berkait dengan kesahihan salatnya. Tak sah. Ada kata salat dia tak sah. Ada yang kata begitu. Waktu Nabi suruh semaya semula, kita tak sah tu. Barangkali kerana tidak wujud tumakninah dalam amalan salat dari sifat zahir. Sebab tumakninah ni hak zahir. Tumakninah ni termasuk perbuatan zahir. Hak dalam hati orang tak panggil tumakninah tu. Orang panggil khusyuk. Tumakninah adalah salah satu daripada rukun salat yang mesti dijaga. Tak buat ni batal semaya. Tak jadi semaya. Dan diberikan perhatian. Jika ini berlaku, kalau hak ni lah yang maksud kesalahan dia, maka penafian salat adalah penafian sah salat, bukan sempurna, sah. Makna hak Nabi kata mu tak semaya tu mana tak sah. Kalau kerana tumakninah. Bagi setengah ulama, pandangan kedua lebih namun jika penafian hanya dari sudut penafian sempurna, dia panggil nafi kamal, maka ia merujuk salatnya gagal memenuhi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia semaya tu dari segi sah-sah dah. Cuma Nabi tegur dia dari segi sifat semaya. Maknanya Nabi, kalau kita ambil pendapat kedua, maknanya sifat semaya juga ditakkidkan oleh Nabi, ditekankan oleh Nabi juga. Bagi setengah ulama, pandangan kedua lebih tepat. Bukan tumakninah, sifat salat. Tak kena pada sifat salat. Kerana lelaki berkenaan tidak disuruh oleh Nabi SAW agar mengulangi sekali lagi salatnya selepas baginda memberikan penjelasan. Dah selepas 3 kali, dia kata saya tak boleh dan awak lebih syamil daripada itu. Nabi pun ayat dia begini. Nabi kata hamai mula lah. Dah lepas mu tahu aku ayat hamai. Nabi tak suruh gitu. Makna semaya dia 3 kali itu sah dah. Jadi yang Nabi suruh buat ni, kritikan Nabi adalah dari sudut sifat. Kalau dari sudut sempurna, kalau dari sudut sah atau tidak sah, mesti Nabi suruh maya pula kali keempat. Setelah kamu tahu, setelah akui penjelasan. Tapi Nabi tak buat gitu. Jika salatnya tidak sah, maka sudah tentu Nabi SAW memerintahkan beliau mengulangi sekali lagi salatnya selepas mendapat penjelasan. Tapi Nabi tak suruh. Baik. Jadi maknanya sifat salat Nabi lah hak masalahnya. Kalau ambil Quran tu balik tu sifat solat siapa lah tu. Benda ni kena tengok je tu lah. Anak pun tak ingat nama gapo tu. Boleh tengok dalam internet ni. Yang keenam, kenapa Nabi SAW memerintahkan lelaki berkenan mengulangi salat yang sama sebanyak 3 kali? Kita kata sekali pun cukup dah. Kalau kita malu kat Allah ni, enggak sahabat malu situ bukan suara. Kalau kita ngepek oleh dah ni. Klik senyap nyo klik dah. Iya lah apa sampai 3 kali. Tapi tak. Dia ada sebab dia. Cuba tengok sini ada kemukakan beberapa contoh lah. Ni hak ulama semua ni, ada pun tidak buat andaian. Ni hak ulama. Kita petik ulama nak berkongsi maklumat. Kenapa Nabi SAW memerintahkan lelaki berkenaan mengulangi salat yang sama sebanyak 3 kali? Kenapa Nabi SAW tidak terus memberikan penjelasan setelah diulangnya buat kali pertama?
Apakah hikmah di sebalik tindakan Nabi SAW dalam hal ini? Tertinggal dalam hal ini ulama memberikan beberapa jawapan. Dalam hal ini tinggal yang pertama, untuk memastikan kesalahan beliau adalah kerana jahil atau lupa. Jadi Nabi suruh tu tengok takut dia terlupa gaduh-gaduh semai tak ingat. Bila kali kedua pula aku tu juga nak pengesahan sekali kali ketiga. Lupa kali pertama kedua ketiga kesalahan yang sama. Maknanya dia ni jahil. Dia bukan lupa. Ada ulama kata gitu. Jadi dengan perintah ulang berlaku, maka jelaslah bahawa beliau tidak ada maklumat yang betul dalam solat. Mana dia hanya ada kejahilan. Ada jahil bab solat. Sahdah saya tu. Sahdah. Arahan pengulangan adalah untuk memastikan kesalahan yang dilakukan. Dia panggil tahaqqukul khata', dia panggil. Tahaqqukul khata'. Nak pastikan salah mana? Bukan pengakuan kesalahan, bukan takrirul khata'. Bukan untuk pengakuan kesalahan, bukan. Untuk tahaqquk, nak pasti salah mana? Ini adalah mafhum pandangan Imam Al-Maziri. Itu yang pertama. Sini anak buat sikit nota, boleh baca sendiri tak apa. Tapi ni acak kali kita jumpa lepas ni, acak kali. Siapa dia? Imam Al-Maziri. Sebut semua pandangan dia ni. Supaya Imam Abu Hanifah banyak kali kita akan jumpa lepas. Pandangan Imam Hanifah sangat hebat dia ambil. Siapa dia ni? Al-Maziri ni. Nama dia nya Abu Abdullah. Nama dia sebenar Muhammad bin Ali bin Umar At-Tamimi Al-Maziri Al-Maliki. Dia ni bermazhab Malik. Lahir pada tahun 453 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 53 Hijrah ketika berumur 83 tahun. Maris adalah sebuah negeri di benua Afrika. Qadhi Iyad berkata, Al-Maziri ini adalah ulama kalam terakhir, ulama yang hebat dalam ilmu falsafah, secara ilmu kalam. Dia adalah salah seorang ulama Afrika dalam bidang fiqh, ijtihad dan kecermatan, berfikir cuma makna dia. Teliti dalam berfikir. Semua fatwa dalam fiqh merujuk kepada dia. Kalau di Afrika, dia bagus perilakunya, santun dalam majlis dan banyak bercerita dan berpuisi masa dia mengajar. Dia suka cerita, tapi dia ni hebat. Tulisannya lebih tajam daripada ucapan dia. Kalau dia menulis, lebih hebat daripada ucapan dia. Itu kata Qadiyah. Tak apalah, sedikit maklumat tentang Al-Maziri. Yang kedua, Imam Nawawi berkata, ni pandangan Imam Nawawi. Apa Rasulullah buat gitu sampai 3 kali tu? Nabi SAW tidak terus memberikan tunjuk ajar sebagai menekankan proses pengajaran agar lebih mendapat tumpuan tentang salat yang sahih daripada beliau dan orang lain yang ada bersama. Jadi Nabi nak ajar pelaku tu, Khalad tu, bin Rafi' tu, dan juga sahabat lain. Jangan buat main-main semaya ni. Jangan buat mudah-mudah. Benda mudah tapi jangan buat mudah-mudah. Semaya mudah tidak apa, tapi jangan buat mudah-mudah. Itu maksudnya kata Imam Nawawi. Mana pendidikan itu untuk sahabat lain juga tu, bukan untuk dia seorang. Yang ketiga, Ibnul Jauzi berpandangan, dia kata pengulangan adalah sebagai menyatakan isu ini adalah serius dan besar. Tidak boleh sama sekali dipandang remeh. Ia lebih kepada membangkitkan kesedaran tinggi agar fokus pada isu sebenarnya dihadapi. Situasi pada ketika itu dikira sesuai untuk pendekatan yang digunakan. Jadi mengikut Ibnul Jauzi, keadaan tu Nabi fikir kena tekan, tak boleh main-main ni bagi lagu ni. Yalah, kita lah ni sama mana kita lah ni, bila tidak tekan ke sunat tak main ya. Tak main ya sunat. Padahal dia pun tak boleh tentu semai fardu dia tu setara mana tu kualiti tu. Kena beri penekanan. Sepah ni juga. Maknanya kita nak semai sunat tu satu hal. Semai fardu tu sendiri kena fikir kualiti dia macam mana. Aku ni hanya boleh tegur zahir-zahir hatimu, aku tak tahu. Jadi kalau hak zahir pun nampak berada, hak dalam kan. Dia kata nampak luar gitu pun dalam habis rosok tu. Mula terus kecil dalam tu no. Kalau zahir pun nampak ke jalan beda, hak dalam tak tahu lah. Itu maksud kata Ibnul Jauzi. Serius, jangan main-main. Yang keempat, pandangan Ibnu Daqiq al-Aid
Dia kata Nabi buat gitu untuk memastikan lelaki berkenaan dan orang lain yang ada pada ketika itu betul-betul bersedia untuk mendapat bimbingan Nabi, mengosongkan minda dan memusatkan pemikiran kepada apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi ruang waktu yang ada adalah sesuai dan tidak ada wahyu yang khusus berkait dengan masalah yang dihadapi. Tak ada wahyu khusus, cuma Nabi ayat pada pandangan dia, hak Nabi itu daripada Allah lah juga. Tu kata Ibnu Daqiqil Aid. Okay, ana ambil sikit lagi. Patut 9 kesimpulan kita bincang minggu hadapan. Sebab hari ni banyak dia tak habis lagi ni. Sebab hadis ni kita akan bincang menyentuh semua bab. Lepas tu hadis lain ni banyaklah kita tinggal ni. Kita sentuh benda-benda tak sentuh lagi. Berkait dengan orang panggil akak tangan nak tok mana tu timbul isu orang kata kalau tok sini Wahabi. No. Tak ada ke hadis kita kejut pun kan. Lepas tu akak panggil lagu ni Batman macam-macam dah. Dia tak kait dengan Batman sekarang. Masa ni Batman pada tak pasti ada ke tidak masa ni. Anda pun tak pasti tu. Waktu kena cek semula lah. Sebab dalam kitab Rijal tak ada Batman tu jadi biar pada-pada lah kita kritik orang pun. Takut jadi lucu dia ada semua ni. Sini ada, atas pada hari-hari pun ada. Masa letak tangan, bawah pada tetek, atas pada dada, adik tepat-tepat hati tu mana hati. Letak situ pun macam-macam. Semua tu ada. Ulama kita pegang. Walaupun itu kita bincang kemudian. Dia waktu panjang juga Baik, yang ketujuh, lelaki berkenan yang ni sahabat. Sahabat tu ke mana jangan main-main ni. Pak Nabi suruh 3 kali tu sahabat tu, khalak tu. Jadi lelaki berkenan telah menunjukkan sifat yang sangat baik apabila memperakui kelemahan diri dan meminta tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kita lah ke mana? Kalau 3 kali. Agak lah ke mana? Dia sembuh atau muka email. No. Dia kata kalau tak erti tak suruh ajar dia kata ini saya kata gitu. Jalah kita tahu mengenai Nabi yang sahabat. Aku ke mana pun ni orang panggil sifat sahabat. Terdidik dengan akhlak. Dia minta pula, demi Allah dia kata, saya tak boleh buat lebih comel daripada itu. Fa'alimni, ajarlah saya wahai Rasulullah. Tengok dia kata, demi Tuhan yang telah membangkitkan Tuhan dengan kebenaran, saya tidak mampu melakukan bentuk solat yang lebih baik daripada ini. Ajarkanlah saya wahai Rasulullah. Ayatnya bagus lagi. Makna dengan kesalahan dia kita dapat ilmu, sahabat lain dapat ilmu. Pas besar pahala dia tu berkait dengan dia. Yang ke-8, melalui jawapan dan bimbingan yang diberikan oleh Nabi SAW, jelas bahawa kecuaian lelaki berkenaan adalah dari sudut tumakninah. Tumakninah ni maknanya perpindahan rukun yang berlaku tu ada kesilapan. Daripada nak daripada rokok, iktidal, sujud, dua terus. Situ di celah-celah tu dia ada tumakninah. Dia panggil ketenangan. Sebab tu Nabi kata mu sujud dalam keadaan tenang, rokok dalam keadaan tenang, engkau iktidal dalam keadaan tenang tu. Tenang tu mana-mana kita bincanglah baca maksud tenang tu kadar diam hunaihah tu, diam sekejap tu sebanyak mana, sekadar mana masa tu bincang kemudian. Maknanya dari sudut tumakninah pada setiap kali berlaku perpindahan rukun fi'li salat. Lepas tu kesimpulan hadis tu kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Kita berhenti setakat dulu. Sebab hari ni nota ni dia masih bersama lagi, dia ada lagi beberapa perkara yang juga perlu kita beri perhatian lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.